Cumanya kalau sembahyang Zuhur, kira-kiranya tu imam yang duduk di nak sembahyang Zuhur tu, dia niat sembahyang Zuhur lah tu, kira-kiranya kita pun niat nak sembahyang Zuhur juga. Gitu je lah. Tapi kalau nak tahu niat dia sebenar tu nak nampak ke? Tak nampak. Nak turut lagu mana? Kalau nak kira hakikat turut tu tak boleh juga. Sebab tak nampak. Dan dalam hadis ni pun tak ada sebut. Hak dia kata supaya dituruti ni, turut ni lagu ni, benda ni dia sebut. Tak ada sebut. Dari segi niat ke apa tu tak ada sebut. Dengan sebab itu mereka mengatakan tu imam itu dari segi perbuatan dia tu saja, pergerakan dia tu saja, bukan dari segi niat. Bukan dari segi niat ke apa tu, tidak. Dia kata gitu. Daripada hadis ni lah. Lepas tu dia kata apa bang? Kalau imam sembahyang sambil berdiri, kamu sembahyang sambil berdiri. Kalau dia rokok, kamu rokok. Kalau dia apabila dia angkat kepala, baru kamu angkat kepala, dan seterusnya lah yang kita baca dalam hadis ni, dan hadis selepas tu pun lagu tu juga. Cuma dia ada sebut, kalau dia sembahyang sambil duduk, kamu sembahyang sambil duduk. Kamu sembahyang sambil duduk lah. Atas dasar ni lah Imam Ahmad pegangnya dan Imam Abu Daud pegang, iaitu kalau tu imam sembahyang duduk kerana dia uzur lah, kerana dia uzur. Kalau tidak sembahyang fardu tu tak boleh sembahyang duduk. Kalau cekak kita kata berdiri, mestilah dia uzur, ada sebab dia pun sembahyang sambil duduk. Kita hak tidak uzur ni lagu mana? Kita kena sembahyang sambil duduk juga, kata mereka berdasarkan hadis ini. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Kalau dia sembahyang sambil duduk, kamu semua sembahyang sambil duduk lah. Dia pegang dengan hadis ni lah. Dan semua boleh katakan hadis-hadis ni menunjukkan begitu. Imam Abu Daud pun pegang lagu tu lah, jelas kata dia. Tetapi bagi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dia mengatakan, mereka mengatakan, dan orang yang sependapat dengan dia mengatakan bahawa tidak. Hak ni cerita dulu ni. Cerita dulu ni. Hak kata kalau tu imam sembahyang sambil duduk, makmum suruh duduk juga. Ni cerita dulu. Adapun cerita kemudian, sebab hukum ni kita kena tengok hak paling kemudian. Nabi SAW buat lagu mana? Kita dapati dalam hadis, iaitu Nabi SAW di akhir hayat dia, bila nak mati dia sembahyang sambil duduk, tapi alik belakang dia sembahyang sambil berdiri belakang. Dia tidak suruh duduk. Ini menunjukkan bahawa makmum ia tidak uzur lah, tak boleh duduk lah. Walaupun imam tu duduk, dia kena sembahyang sambil berdiri. Gitu dia mau pegang. Adapun hak ni, ini sudah mansuh, kata dia. Sudah mansuh. Ni cerita dulu ni. Ketika itu Nabi SAW nak kikis pengaruh asing ni. Sebab itulah dia sebut dalam hadis ni kan, salah satunya, jangan kamu lakukan seperti yang dilakukan oleh penduduk Parsi terhadap ketua-ketua dia. Mana ketua dia duduk cakap, dia duduk diri. Jangan lagu tu. Nabi SAW dalam usaha nak mengikis ni pengaruh-pengaruh asing. Apabila sudah kikis habis dah, tak ada habis dah, di akhir hayat dia, sahabat-sahabat ni sembahyang alik belakang dia sampai berdiri. Tidak pula dia kata apa, menunjukkan hak ni cerita dulu. Dan hak ni sudah mansuh. Kalau memang tak boleh ni, hak ni perbuatan seperti ini bermakna serupa dengan penduduk Parsi melakukan terhadap pemimpin-pemimpin dia, tentulah hak dekat dia nak wafat tu pun serupa juga. Apa dia tidak suruh duduk? Ini menunjukkan sudah mansuh, kata mereka, sudah mansuh. Imam Malik pula lagu lain. Imam Malik dia kata tak, memang tak boleh. Imam kalau dia uzur, dia tak boleh jadi tu imam sambil duduk, kecuali kalau dia uzur dia boleh berdiri. Kalau dia uzur sampai tak boleh berdiri, dia nak duduk, nak jadi tu imam, tak boleh. Kena orang lain jadi tu imam. Ni hak Nabi SAW, ini khusus dengan dia, kata dia. Tak boleh kira dia. Dia orang istimewa lain. Kita tidak serupa dengan dia. Orang lain tak boleh. Sampai bila-bila pun tak boleh. Sampai bila-bila pun tak boleh. Dia pegang dengan hadis mana?
dalam Muwatta dan lain-lain ada disebutkan oleh Imam Malik, iaitu la ya ummu ahadun ba'di jalisan. Tidak boleh sesiapa pun selepasku menjadi imam sambil duduk. Walaupun hadis itu hadis mursal, dia dalam Muwatta ni dia ada orang panggil mursalat Imam Malik. Mursalat Imam Malik ni kedudukannya tinggi. Walaupun nampak sanad dia di atas tu dekat dengan Nabi SAW tu tidak bersambung, tidak ada sebut sahabat, tapi mursalat Imam Malik ni mengikut ulama, mereka menganggap tinggi kedudukannya, serupa dengan hadis lain hak sahih juga, gitu kedudukannya. Dia pegang dengan hak tu, dah jelas dah dalam hadis tu kata tak boleh siapa-siapa pun selepas aku jadi tu imam sambil duduk. Dia buat ini khusus untuk dia. Hak di saat akhir dekat nak mati tu pun lagu tu juga khusus untuk dia. Orang lain tak boleh. Dia pegang gitu. Apabila dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka kamu ucapkan rabbana walakal hamd. Ini juga hak khilaf juga. Kalau dalam hak imam pak tu seorang Imam Syafi'i hak kata makmum sebut kedua. Yani bila dia bangun angkat kepala tu sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, dia sebut kedua. Tetapi hak dalam imam hak pak ni lah, hak tiga lagi mengatakan tu imam kata so. Dia kata apa dia? Sami'allahu liman hamidah. Itu saja. Dia tak kata dah rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd ataupun Allahumma rabbana lakal hamd, hak tu makmum saja kata. Mana dalil dia? Ni. Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kamu ucapkan rabbana walakal hamd. Nabi SAW tak kata kamu ucapkan sami'allahu liman hamidah juga, serupa dia, tak ada kata begitu. Ini pegangan dia. Sebab itulah kebanyakan ulama mengatakan suku-suku lah, imam kata sa iaitu sami'allahu liman hamidah, makmum juga kata sa iaitu rabbana walakal hamd. Dan kalau kita perhati di sini juga menjadi punca khilaf apa ni, wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah dan seterusnya ni, fa di situ fa apa? Imam Syafi'i dan orang-orang sependapat dengan dia kata fa di sini makna asal dia lah fa li ta'qib wa tartib. Itu makna dia. Tapi Imam Abu Hanifah dan orang yang sependapat dengan dia kata bukan. Fa ni fa jaza ataupun fa jawab. Beza dia jadi lagu mana? Kalau kita kata fa ni fa litaqib, yakni fa ataf yang memberi makna taqib, mengiringi. Lepas tu imam rokok, baru kamu rokok. Baru dengan makna baru. Lepas dia baru kamu. Lepas dia angkat kepala, baru kamu angkat. Lepas dia angkat, baru kamu angkat. Bukan makna sekali, tak boleh sekali. Dia pegang situlah. Tetapi bagi Imam Abu Hanifah dan orang yang sependapat dengan dia kata fa di sini bukan dengan makna ta'qib, tetapi fa di sini dengan makna fa jaza ataupun jawab yang memberi makna lagu mana? Bila dia rokok, kamu rokok. Sekali pun apa. Sebab itu kita tengok orang mazhab pegang dengan mazhab Imam Abu Hanifah ni sekali. Agak-agak. Sebab itu dia kalau salah lah dengan tidak sengaja, dulu sikit makmum tak apa. Sebab fa di sini bukan memberi makna ta'qib. Kalau ta'qib mesti setelah dia selesai barulah kita boleh buat. Setelah dia selesai buat benda tu, baru kita buat. Setelah dia sujud dulu, baru kita sujud. Jangan sekali tu. Kalau sekali tu maknanya pakai fa jaza. Sebab itu orang dia kalau beri salam, Assalamualaikum, dia beri salam selalu sekali dengan tu imam. Sekali. Kalau kita tak faham, kita lemah lah. Gimana?
Kita tak biasa lagu tu. Tempat kita.